Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kitab Bulughul Maram pada malam ini. Namun sebelum itu, oleh kerana kita akan memasuki hari-hari di mana hari raya korban dan hari-hari tasyrik yang mana kita akan melakukan korban, maka saya akan menyebut satu dua perkara terlebih dahulu berhubung dengan ibadat korban, hukum hakam yang kadang-kala mungkin kita telah diingatkan saban tahun, tapi kita kembali sebagai satu tazkirah mengingatkan balik, barangkali ada hal atau ada perkara yang kita lupa. Kita tahu kita sudah berada pada hari ini ialah hari kedua daripada bulan Zulhijjah, di mana seperti mana yang kita sebut, Nabi SAW menyebut ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan selainnya, tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah melebihi hari-hari ini, yakni 10 awal Zulhijjah. Disukai oleh Allah, hatta para ulama mentafdilkannya melebihi daripada hari-hari pada bulan Ramadan. Di kalangan para ulama ada yang membahagikan, mereka kata malam yang paling afdal 10 malam yang akhir Ramadan, siang yang paling afdal ialah siang Zulhijjah. Karena ada pada bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Tapi siang yang afdal dari segi amalan saleh yang lebih Allah sayang, tidak ada yang lebih a'zam dalam sebahagian riwayat, yang lebih besar di sisi Allah, lebih daripada 10 awal Zulhijjah. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia menyebut bahawasanya hatta puasa pada 1 sampai 9 ini, pada 10 yang awal, tentu 10 kita dah raya, sangat-sangat mustahab, sangat-sangat digalakkan katanya, terutama pada 9 hari bulan, iaitu pada hari Arafah. Maka kita disunatkan untuk berpuasa, kita disuruh untuk beramal saleh, yang nak bersedekah membanyakkan sedekah pada 10 awal ini, yang mana yang nak bersolat membanyakkan solat, yang membaca Al-Quran membanyakkan baca Al-Quran. Kenapa? Kerana pada 10 ini terhimpun seluruh ibadah. Solat seperti biasa ada, yang nak puasa ada puasa, yang nak bersedekah ada sedekah. Dalam masa yang sama adanya ibadat haji. Seolah-olah seluruh amalan Islam terkumpul dalam 10 hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan hari ini juga hari Khamis sebahagian besar di kalangan kita melakukan puasa. Saya ingin menyebut beberapa hal yang mungkin tiap-tiap tahun kita dah sebut, tapi kita ingatkan semula. Apabila kita nak melakukan korban, dan korban adalah sesuatu yang sangat dituntut di kalangan para ulama, majoriti para ulama menyatakan korban ialah sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Dan ada mazhab yang menyatakan korban itu wajib kepada sesiapa yang mampu setiap tahun. Walaupun jumhur menyatakan sunat muakkad, tapi ada di kalangan ulama, termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah, cenderung dalam mentarjihkan qaul-qaul yang seperti ini, jika orang tu mampu, dia kena buat korban. Dan jumhur menyatakan sunat muakkad. Setiap tahun ada kemampuan,
disunatkan, sangat dituntut untuk seseorang melakukan korban. Apabila kita melakukan korban, ada hukum hakamnya. Cuma saya akan sebut beberapa hukum hakam yang kadang-kala kita langgar. Cumanya kita di Perlis ni kita dah betul lah, setiap tahun kita ingatkan jugalah. Yang pertama ialah berhubung dengan seperti mana yang selalu kita sebut, daging korban tidak boleh dijadikan sebagai upah kerja. Ini dulu-dulu apabila kita sebut, orang dulu-dulu marah. Biasanya orang yang sembelih tu dia nak lah, tukang sembelih tu, kalau dia terutama sembelih di masjid, dia nak bahagian-bahagian yang bagus tu dapat kat dia. Lepas tu orang yang lapah, ni dia pada bahagian ni simpan separuh ni untuk orang kerja. Orang kerja dapat upah daging. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Seperti mana hadis yang lalu kita baca setiap tahun, yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib. Kata Ali bin Abi Talib, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an yaquma ala budnih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali untuk menguruskan sembelihan haji. Sembelihan haji, sembelihan korban, hukum dia sama. Jadi boleh kita wakil, Nabi wakil Ali suruh sembelihan haji. Kemudian katanya wa an yaqsima budnahu kullaha, supaya Ali membahagikan sembelihan itu, unta, budnah ni unta semuanya, kata dia. Luhumaha, bagi daging dia bagi. Wajuludaha, kulit dia bagi. Wajilalaha, apa yang ada atas belakang unta, tak kira lah, pelapik dia ke, kain dia ke. Kita lembu tak ada lah, pasal kita sembelih lembu. Bagi semua. Wala yu'tiya fi jazaratiha syai'an, dan jangan diberi kepada urusan sembelih, urusan melapah tu sedikit pun. Jadi orang sembelih tak boleh dapat upah daging daripada sembelih. Tak boleh orang melapah, tak boleh ambil daging daripada melapah. Kata Ali, nahnu nu'tihi min indina, kami beri kepada mereka daripada harta kami, yakni bagi duit asing, tak boleh bagi daging. Sebab apa? Sebabnya ialah kerana apabila kita mengambil daging dijadikan upah kepada orang yang sembelih, bererti kita telah menjual daging korban, membeli tenaga kerja. Sedangkan daging korban tidak boleh dijual. Kalau sembelih boleh jual, tak jadi korban lah. Itu jual lah, kerana kita nak perlukan tenaga kerja dia, kita tak mau bayar duit kita ambil daging tu, nah ambil kat hang sebagai bayaran kepada apa? Kepada kerja dia. Itulah. Maka dia tak tuntut lah, kalau tidak dia tak mau buat kerja, ataupun dia tuntut duit lah, nak mengelakkan kerana nak bayar duit kat dia, kita bagi bahagian daging korban. Itu merosakkan korban, merosakkan korban. Sebab itu orang-orang merosakkan udhiyah, orang-orang yang melakukan korban, mereka tak boleh buat hal ini. Kata Al-Imam Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, saya terjemah terus teks dia tu, kata dia, pada pengetahuanku para ulama telah sepakat bahawa tidak diharuskan menjual daging korban. Tak boleh, daging korban tak boleh jual. Siapa yang tak boleh jual? Orang yang buat korban tu tak boleh jual. Tapi kalau satu orang tu dia dapat daging korban banyak, lepas tu dia masak, dia jual, dia tak kira dah, dia bukan daging korban. Daging korban tu yang dinamakan daging korban tak boleh jual tu, daripada orang yang buat korban kepada penjual tak boleh. Bila dapat kepada orang tu, itu kira daging dia, bukan daging korban lah. Nak faham tuan-tuan macam mana? Macam dengan zakat lah. Zakat
kita bagi kepada fakir miskin, dia saja boleh. Fakir miskin tu bila dia dapat zakat, duit zakat, kot dia nak bagi kepada cucu dia yang kaya ke, dia nak bagi kepada, tak ada masalah. Sebab daripada kita kepada dia zakat, bila dah jadi duit dia, dia bukan zakat lagi, dia boleh uruskan mengikut dia. Sebab tu Barirah, hamba yang Aisyah beli dan kemudian Aisyah merdekakan, satu hari Rasulullah masuk nak makan, tengok ada daging. Nabi tengok ada daging, Nabi nak makan daging tu. Aisyah kata, hadza ma tusuddiqa bihi ala Barirah. Yang ni daging yang orang sedekah kat Barirah. Nabi tak boleh makan sedekah. Barirah, orang bagi kat dia, dia bagi daging tu, dia hadiah daging tu pada Nabi. Nabi kata, huwa laha sadaqah wa lana hadiyah. Dia tu, daging tu kat Barirah sedekah, pada Barirah kepada kita adalah hadiah. Anda faham? Macam tu juga, sebab itu yang kita sebut dalam hukum hakam syarak, kalau suami pendapatannya haram, dia bagi nafkah pada isteri, isteri terima tidak ada masalah. Sebab daripada sumber haram kepada si suami, hukumnya haram. Tapi daripada suami kepada isteri, hukumnya nafkah. Sebab suami memang wajib bagi nafkah pada isteri. Kalau tidak, isteri lapar, anak-anak kelaparan, dosa ditanggung oleh suami. Sama juga orang hutang kita. Dia hutang kita, dia tak bayar, lepas tu dia pergi kena judi ke apa, haram, dosa. Dia ambil duit yang dia kena judi tu, dia mari bayar hutang kita. Boleh tak kita terima? Boleh. Sebab daripada duit judi, kepada dia judi, tapi kepada kita ialah bayaran hutang. Kenapa syarak jadikan begitu? Jika tidak, kita tak boleh buka kedai. Kita buka kedai, orang nak beli barang, kita tanya, ni duit haram kan duit halal? Baru boleh dia kita jual. Duit dia haram halal, dia tanggung. Tapi bila dia bayar pada kita, dia bayar atas barang yang dia beli, bukan di atas kerja haram dia. So kita tak tanya hak sebelum daripada itu. Okey, tak apa. Al-Imam As-San'ani dalam Subulus Salam, syarah Bulughul Maram ni, dia kata hadis itu menunjukkan bahawa disedekahkan kulit dan apa saja yang menutupi binatang korban seperti mana disedekahkan dagingnya tidak boleh diberi kepada penyembelih dan pelapah sedikit pun daripadanya, kerana termasuk dalam hukum jualan disebabkan kedudukannya sebagai upah. Hukum sembelihan korban sama dengan hukum sembelihan haji, di mana daging dan kulitnya tidak boleh dijual, juga tidak boleh diberikan kepada penyembelih dan pelapah sedikit pun daripadanya. Yang ini diberi, tak boleh diberikan kepadanya. Dulu kita sebut pendapat ni, bukan pendapat, kita sebut hukum ni. Dulu-dulu masa saya muda-muda dululah, lah pun tak betul sangatlah, tapi masa muda-muda tu marah orang tua-tua. Orang tiap-tiap tahun, terutama tukang sembelih, dia marah lah. Ni mazhab apa mereka bawa mai ni? Kita mazhab Syafi'i boleh? Tidak benar. Mazhab Syafi'i antara yang paling utama menentang hal ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut dalam syarah Sahih Muslim, ini adalah mazhab kita. Mazhab tak boleh, kata dia, bagi kepada penyembelih dan pelapah sebagai upah daripada daging korban, kerana itu menjual daging. Satu orang kata boleh jual daging korban, iaitu Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam An-Nawawi apabila sebut pendapat yang dia kata boleh dinukilkan, dia kata boleh, dia kata wahadha munabidun li sunnah. Pendapat ini membelakangkan sunnah. Walaupun Hasan Al-Basri hebat, pendapat ini membelakangkan sunnah. Sebab tak usah kira hebat tak hebat, dalil jelas tak boleh. Jadi apa tuan-tuan? Kata Nawawi, telah sepakat Al-Imam Syafi'i dan tokoh-tokoh mazhab Syafi'i bahawasanya tidak boleh dijual sedikit pun dari sembelihan semasa haji dan umrah dan sembelihan korban sama ada ia nazar ataupun sunat.
ia termasuk daging, lemak, kulit, tanduk, bulu dan sebagainya. Tidak boleh pula kulit dan selainnya dijadikan upah untuk penyembelih. Sebahagian orang dia tak ambil lah kulit upah, ataupun ambil lah bahagian-bahagian ekor ke mahal sikit upah. Tak boleh. Ada kaul pendapat yang disebut daripada Ibnu Umar dan disebut daripada Ahmad bin Ishaq, bahawasanya boleh dijual kulit tu kalau sekiranya, tapi ambil duit tu pergi sedekah. Tapi itu bukan pendapat majoriti. Dia kata kalau nak jual boleh, tapi bukan ambil kat kita. Kok kulit tak ada siapa tak mau, ambil kulit tu pergi jual, ambil duit jual kulit tu sedekah. Isunya yang kita sebut di sini ialah tak boleh bagi kepada penjual dan pelapah. Jadi apa caranya? Caranya habis tu depa duk kerja saja dah. Tak kerja saja. Kata Sayyidina Ali, kami bagi daripada sisi kami. Jadi bila macam kita buat sekarang lah, korban kalau harga 650, kita jadikan 680. 30 untuk bayar tukang semelih, tukang lapah. Setelah mereka dah dapat dah upah mereka, semua orang yang hadir, katakanlah di masjid, semua yang hadir tu mereka pakat dapat seorang sebungkui, termasuklah dia juga hadir. Tak apalah, dia dapat macam mana orang lain dapat, atas dasar kita bagi kepada sesiapa yang hadir umpamanya, bukan kita bagi kerana dia buat kerja. Kalau kita andaikan kalau tak kerana dia buat kerja kita tak bagi yang ni, itu maksudnya upah. Kalau kita kata dah semua orang bagi, katakanlah yang sembelih tu orang baik kita, kalau dia tak sembelih pun memang kita nak bagi ke dia, tak apalah, kita beri tu bukan kerana upah. Ini disebut oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili, dia kata jika diberi kepada penyembelih dari apa yang dikorbankan disebabkan kefakirannya atau sebagai hadiah, maka itu tidak mengapa. Jadi kalau kita bagi kerana tu tak apa. Tapi nak tahu macam mana? Nak tahu kalau kita ukur, kalau dia tak sembelih bagi ke tak? Tak, yang ni kena bagi ni apa? Limpah, hati, elok-elok ni kena bagi kat depa. Pasal apa? Ya depa buat kerja. Itu tanda dia upah. Dan ini kadang-kadang ada masalah di kalangan orang kita juga. Apabila dia mai tolong, dia rasa dia nak upah hak dia tolong. Dia rasa dia nak upah dia tolong. Jadi dia buat apa? Dia mai tolong, kemudian dia pergi potong bahagian mana-mana hak dia minat, dia buat sorok dalam ragam motor dia. Ni banyak musim korban. Ni ada satu bab lagi, iaitu bab mengambil daging korban tanpa izin. Daging korban ini milik siapa? Milik orang yang buat korban tu. Dia yang berhak menentukan dia nak makan banyak mana, dia nak simpan banyak mana, dia nak bagi ke orang banyak mana. Sebab itu Nabi SAW apabila pada satu tahun Nabi SAW kata, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'. Siapa yang buat korban jangan sampai lebih daripada 3 hari masih ada daging di rumah dia. Lepas tu mari tahun yang berikutnya sahabat tanya, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madi. Wahai Rasulullah, kita kena buat macam tahun lepas ke? Tak boleh simpan daging korban lebih daripada 3 hari. Nabi kata, kulu wa at'imu wa dakhiru fa inna dhalikal 'am kana bin nasil jahd fa aradtu an tu'inu fiha. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi kata kulu wa at'imu wa dakhiru, kamu makanlah, kamu jamulah, kamu simpanlah. Tahun lepas tu pasal mana orang dalam keadaan susah, aku mau supaya kamu tolong mereka. Maksudnya lepas pada tu tak apa. Maksudnya Nabi kata kamu makan, kamu bagi orang. Kalau kamu nak bagi, maksudnya kamu makanlah, kamu jamulah, kamu simpanlah.
Jadi siapa yang urus daging korban? Orang yang buat. Tak boleh kita pi tunggu orang buat korban, tengok tak mana, oh yang ni singa menangis ke, harimau menangis ke, kita pi potong buah dalam plastik, ikat bubuh dalam mutu kita. Ni banyak orang yang suka buat perangai macam ni. Dia memakan perkara yang haram tanpa keizinan tuan dia. Dia ambil hak orang tu. Melainkan tuan dia kata tak apalah, siapa-siapa nak ambil lah. Tak apa. Lagi dia tak kata kita tak boleh. Oh, dia kata saya tolong. Hang tolong. Pertama, orang tolong tak boleh dapat upah daripada daging. Kedua, hang tolong, nama pun tolong. Habis tu kami tolong saja. Masjid kalau perlukan tenaga orang, kalau kita buat urusan, kita bagi duit RM20 ke RM30 ke, habuan orang-orang yang tolong. Sehari kalau orang yang buat korban tu bagi, kita ambil. Dan saya nak ingatkan ni ini penting. Ada masjid kadang-kadang buat tu, orang yang buat korban tu tak ada tengok daging dia. Dia nak buat korban, daging hewan kena sempurna. Tengok-tengok lembu dah, ekor tak ada. Ekor hilang. Tok Imam tanya Tok Siak, Tok Siak tanya Tok Bilal, Tok Bilal tanya AJK, tak tahu macam mana ekor tu boleh terbang sendiri. Tengok bahagian mana? Semua ini adalah mengambil harta benda orang secara haram. Siapa yang pernah melakukan hal itu, dia pergi minta izin lah masa hayat hidup ni kepada tuan korban yang pernah dia buat. Nabi SAW, macam saya sebut hadis lah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, diriwayatkan juga riwayatnya oleh Imam Muslim dan selainnya dan berbagai lagi, di mana apabila baginda SAW tengok ada orang macam kita mati syahid, orang kata masuk syurga, syahid fil jannah, syahid masuk syurga. Nabi kata kalla, sama sekali. Wallazi, sama sekali tidak. Wallazi nafsi biyadih, demi yang mana nyawaku berada di tangannya, inna syamlata allati akhadhaha yawma Khaybar minal maghanim lam yusibha al maqasim la tashta'il alaihi nar, la tashta'ilu alaihi nar, la tashta'ilu alaihi naran. Nabi kata sama sekali tidak. Inna syamlah, sesungguhnya selendang, allati akhadhaha yaum Khaybar, yang mana dia ambil pada hari Khaybar, selendang saja, minal maghanim, daripada harta rampasan perang, lam yusib ahal maqasim, yang tak betul cara pembahagian dia. Orang tak ada bahagi lagi, dia pergi ambil, dia berkenan selendang tu dia ambil simpan ke dia. Nabi tak bahagi lagi ni harta rampasan perang. Nabi kata la tashta'ilu alaihi nar, selendang itu bakar api neraka berada. Selendang ya, padahal sertai peperangan bersama dengan Nabi dalam peperangan, ada hak dia di dalam harta rampasan perang, dia ambil sebelum orang buat pembahagian. Tak betul, bukan hak dia lagi. Macam itulah juga orang-orang yang ambil daging korban orang lain sebelum dia meminta izin daripada Tuhan dia. Bahkan lebih dahsyat lah, ni mati syahid pun tak jadi. Sebab itu bukan nak bagi takut ke apa, jaga-jaga, jangan ambil. Masjid Alwi ni tak apalah, alhamdulillah, tapi sebab tu saya kuliah ni awal supaya rakaman ni didengari juga oleh orang lain seluruh negeri Perlis ni. Jangan duk pergi ambil daging korban orang, minta izin dulu. Ada orang buat korban, main-main nak ambil, dia pun tak tinggal dah, tinggal tulang ya, tulang gigi ya bagi yang nak tinggal. Pakai ambil habis. Tuan dia boleh bagi tahulah, okey, kalau tuan dia kata tak apa, separuh bagi pada siapa yang mari, separuh saya nak ambil, ataupun 1/3 saya nak ambil, 1/3 saya nak suruh masak,
Tak apa, ikut arah, ikut dia punya. Lepas tu, kami tak larat buat. Kalau macam tu, buat saja, kami tak mau. Kita tak wajib buat. Dia bagi duit. Sebab tu kita, mana-mana masjid pun, mana-mana ada bahagian upah orang sembelih, upah orang kerja. Ambil bahagian tu dulu. Lepas tu sabar. Memang semua orang tengok daging banyak ni teringin. Benda free, daging bukan murah. Sekilo berapa lah? Berapa ringgit lah? RM8. Berkat betul negeri kita. Berapa? 34. Jadi hati-hati dalam hal ni. Sebab itu kena kita ni bab-bab makan ni jaga sikit mahal ni. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Okey, apa lagi benda yang biasa kita langgar pada musim korban ni? Antara yang kita langgar ialah, musim ni mungkin kurang lah tahun ni, iaitu kita tidak ihsan kepada binatang bila sembelih. Yang ni nak kena ada kepakaran sikit lah. Sebab tu kita kadang-kadang bukan orang sembelih je, orang nak bagi tombang lembu tu pun, kadang-kadang lembu tu, nak bagi dia tombang tu pun tak tahu dia tergeliat banyak kali dah. Ini pun kita nak kena ada kepakaran juga lah. Kemudian dia bukan boleh dikasarkan, kerana ni dia adalah korban untuk Allah. Allah yang rahmat dan rahim pada manusia dan seluruh makhluk dia, termasuk haiwan. Nabi kata, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah tulis ihsan kepada semua benda. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu bunuh, kata Nabi, bunuh elok-elok. Hatta orang nak bunuh, bunuh elok-elok. Sebab tu Islam pancung kepala, pancung paling pantas dia, putih kepala dia. Orang kata tak ada siksaan kan, tak habislah siksaan dunia. Tapi mati pantas, dia kena berhadapan dengan kehidupan satu lagi lah. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Apabila kamu sembelih elok-elok. Wal yuhid ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah, kata Nabi. Maka hendaklah seorang kamu tajamkan pisaunya dan rehatkan haiwan. Sebab itu tak boleh asah pisau depan dia, ataupun maksudnya bagi dia tombang dulu barulah duk asah pisau, ataupun sembelih yang lain tu dan ketakutan di hadapan dia, tutup mata dia ke apa ke, supaya kita berlaku ihsan kepada hal ni. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, di mana Nabi SAW tengok satu orang dia tumbangkan binatang dia, bagi baring binatang tu, ambil pisau duk asah. Nabi SAW kata, aturidu an tumitaha mautat, kamu nak bunuh dia banyak kali ke? Hal haddatta syafratak qabla an turji'aha, kenapa tak asah pisau dulu sebelum baringkan dia? Nabi kesian binatang. Tuan-tuan, saya pernah cerita, dan dia saya pergi tengok sembelihan di New Zealand, di Australia. Bila daging nak masuk dalam Malaysia ni, kerajaan hantar kita pergi tengok untuk ni lah dulu. Macam-macam perbincangan di barat ni, di negeri-negeri yang banyak orang nerima saleh apa semua ni, depa ada tentang kebajikan, Animal Act, tentang akta haiwan ni. Jadi dia tak mau seksa haiwan ni, dia macam-macam lah. Dia bubuh elektrik stunning tu, dia stun dari haiwan, macam-macam dia buat. Tapi bila dikaji, kesakitannya lebih dahsyat lah.
Tapi dia nak bagi pensan binatang tu. Elektrik tu mungkin antara yang pilihan yang bagus lah. Dia kena je hidung dia tu, kejang, dia turun dia sembelih. Misalnya ada orang Islam sembelih lah, dia bismillah, dia akan sembelih. Dia sembelih tu, dia daging-daging datang daripada New Zealand, Australia ni, dia memang ada yang ada halal tu, memang ada orang Islam dan badan Islam yang urus, yang kawal sembelihan itu. Walaupun farm tu mungkin, ladang tu mungkin bukan Muslim, tapi haiwan tu disembelih secara Islamik. Dia sembelih tu, kita suruh dia biak. Bila dia biak, benda tu boleh bangkit balik. Tapi bila dia kena elektrik tu, dia cekang badan dia tu, dia pensan lah. Dia tak mati, dia sembelih. Kita di Perlis ni, dan sekarang banyak ada dia masukkan haiwan tu, dicekak binatang tu dengan alat tu, dia pusing, kemudian dia sembelih. Tak nampak lah teruk sangat. Kadang-kadang dulu kalau tuan-tuan ingat, kalau orang nak kenduri dulu, orang sembelih. Kadang-kadang lembu lari, ada sembelih separuh dah, kemudian lembu bangkit pi dan macam-macam. Kalau orang yang mungkin, terutama orang yang vegetarian lah apa, dia mungkin akan salah faham bila dia tengok hal ni. Sebab itu saya kata, dia ada sembelihan-sembelihan yang memang elok mereka buat. Ada yang mungkin tak berapa nak pandai apa semua ni, kita tak lah upload dalam internet, dalam Facebook ke apa. Dia memberikan mesej yang mungkin kurang jelas kepada orang lain. Orang ingat itu Islam suruh begitu punya dahsyat cara buat. Tahun lepas kita tengok ada tempat saya pergi, dia sembelih mungkin tak berapa ni, lembu tu bangkit balik, duduk berdiri lama. Kan? Sebab itu dia nak kena pandai dalam hal ini. Kena belajar orang yang pandai lah, orang yang pandai, yang ada pengalaman. Orang yang nak rebahkan haiwan juga kena pandai. Taklah haiwan itu sampai memberontak sampai setengah jam duk memberontak dah. Kerana dia terkejut dan tak pandai. Nabi SAW sebut di dalam hadis ini. Okey, ada lagi perkara yang salah kadang-kadang kita buat pada musim korban. Apa dia? Antaranya ialah kita kena tahu ialah menggunakan harta orang awam, orang ramai untuk ambil duit buat korban. Contohnya macam mana? Ambil tabung masjid pergi buat korban. Korban siapa? Korban masjid. Siapa masjid? Masjid bin apa? Korban ni orang. Duit tabung rombohlah masjid tu, kita tak boleh korban. Dia bagi pada masjid urusan lain. Korban ni individu dia korban. Jadi kita kata pahala dapat asal? Pahala dapat ke masjid. Di akhirat esok masjid tak main berdiri. Masjid sila tak, kita yang berdiri depan Allah Ta'ala. Korban kita. Sebab tu sebahagian orang, kalau kita tak mampu, tak payah buat korban. Kalau kita mampu, kita buat korban. Dan korban ni bukan syariat dia tu untuk masjid, untuk individu, untuk kerajaan, untuk syarikat. Tak. Korban untuk orang. Tak ada di akhirat kalau syarikat main beratok, masjid main beratok, orang. Kalaulah syarikat tu, orang syarikat dia bagi, toki syarikat tu dia bagi 10 ekor lembu dia, tak apalah, lembu dia yang buat korban. Tak boleh pakat kita semua tak ada duit, kita ambil duit syarikat sikit, kita buat korban. Kerana korban ni ada bahagian dia. Untuk lembu, untuk berapa orang? 7. Unta 7. Kambing seorang. Sekok kan seorang? Sekok. Saya nak tengok tuan-tuan bagi perhatian kan tak? Kambing seekor. Lembu seekor untuk seorang. Lembu seekor untuk 7 orang. Unta seekor untuk 7 orang. Ambil duit tabung yang diisi oleh 50 orang, ni korban kita 50 orang untuk seekor lembu, tak boleh. Seekor lembu untuk 7 orang. Kalau satu duit tabung tu diberi oleh 7 orang, ya.
Tapi kalau orang tu masalah ni dia duk bagi, dia bagi untuk masjid beli kapet ke, untuk masjid cuci masjid ke, tiba-tiba kita ambil duit tu pi buat korban, dia tak niat korban, dia kena niat korban. Dia kena niat. Kadang-kala ada masjid, ada kawasan, dia rasa bahawasanya kawasan kita tak ada korban ni, kita ambil lah duit tabung buat korban. Untuk apa? Tak perlu lah. Pasal korban tu bukan syok-syok ada majlis. Tapi kalau nak ambil duit tabung tu, nak buat sembelihan, nak makan ramai-ramai, boleh lah, tak ada masalah. Tapi ia bukan korban, bukan ibadat korban. Kalau dah AJK lah kita ni nak buat korban, siapa tak mampu, tempat lain semua pakai sembelih belaka. Jadi dah bincang mesyuarat, setuju keluarkan seekor lembu untuk kita makan saja sembelih. Tak apalah. Tapi ia bukan korban. Korban seekor lembu daripada harta 7 orang ataupun kurang pada 7 orang, seorang boleh ambil lebih pada satu bahagian. Kalau dia ambil 2, 3 tak apa. Tapi dia tidak lebih daripada 7 orang. Ini kita kena tahu. Ini nak kena ambil perhatian. Kadang-kadang macam tu juga. Ni nak bagi tahu juga wakil rakyat ke siapa ke, dia tengok ni wabi tak ada lembu ke sekor, dia pergi tengok duit tabung mana-mana peruntukan untuk fakir miskin ke apa semua, dia perlis tak ada. Ni cerita berlaku di negara-negara lain lah, di Ghana, Zimbabwe, apa nama, dia tengok tak apalah ambil bahagian ni, padahal bahagian tu untuk barangkali untuk pembangunan, untuk tabuk jalan ke apa, ambil sikit, pergi buat korban. Dia korban untuk siapa? Bukan duit dia. Dia tak boleh. Dan kita pun tak payahlah, dah tak ada korban duk pergi minta kat YB no lah, minta. Melainkan kalau ada orang tanya, kita tanya, tengok dia kaya, tak ada nak korban ke, boleh bagi daging kami rasa sikit. Dia tak ada, saya nak korban. Saya jumpa sahabat saya, tahun ni dia buat 200 ekor seorang dia. Banyak. Kita ada satu tempat pun bagi berapa ekor, saya pun bagi banyak ekor bagi. So bagi, saya pun bagi untuk perlih. Jadi tak apalah, dia buat diri dia lah, dia token syarikat tak apalah. Tapi bukan syarikat yang buat korban. Syarikat tu tak ada individu dia buat korban. Syarikat dia bukan manusia. Orang yang duduk dalam syarikat tu yang buat korban. Tapi boleh tak satu pemimpin buat korban, ulul amri, imam, dia buat korban dan korban tu diniatkan untuk rakyat dia. Para ulama menyebut jika ulul amri, biasanya mereka menyebut imam, khalifah, dia boleh sembelih dan dia boleh niatkan sembelihan yang seekor tu untuk dirinya, untuk keluarganya dan untuk juga umat dia, rakyat dia. Pemimpin boleh buat. Dia belanja harta dia. Bahkan setengah di kalangan para fuqaha menyebut jika imam, dia juga boleh mengambil duit baitul mal untuk buat korban untuk rakyat dia. Dia ambil lah, buang 3-4 ribu, 5 ribu ke sekok lembu untuk rakyat dia. Cukup sekok tu untuk semua. Nabi SAW apabila dibawa kepada dia, Nabi kata Jabir, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla. Aku menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembelihan korban, upacara korban di musalla. Nabi ni solat di tempat lapang hari raya. Falamma qada khutbatahu, apabila Nabi selesai khutbah dia, nazala min mimbarihi, Nabi turun daripada mimbar. Wa utiya bi kabshin fadhabahahu, Nabi pun dibawa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kibas, biri-biri, fadhabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun sembelih kibas tu biyadihi, dengan tangan baginda yang mulia, dia sembelih. Wa qala, Nabi kata bismillah wallahu akbar, hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Bismillah, Allahu akbar, ini daripada aku
dan daripada sesiapa yang tidak melakukan korban di kalangan umatku. Nabi sayang kat kita, siapa hak tak ada duit tu, hak tak mampu korban miskin, Nabi tolong buat dah. Nak pergi lepas. Tapi kalau kita dah ada, buatlah, buat. Jadi kalau orang kata aku ni tak pernah buat korban, duit tak ada, langsung nak makan pun tak mampu, kata, Nabi telah buat untuk yang siapa-siapa yang tak mampu tu di kalangan umat dia. Jadi seekor kambingnya, seekor biri-biri ya, Nabi buat untuk semua umat. Sebab apa? Sebab Nabi pemimpin, Nabi ulul amri. Jadi raja pemerintah, khalifah, mereka semua, presiden, mereka boleh buat, ambil seekor, sembelih, bagusnya duit mereka sendirilah, untuk diri mereka, niat untuk diri mereka, boleh niat untuk keluarganya, sekali niat dengan untuk rakyat jelatanya. Bahkan di kalangan fuqaha, khususnya dalam mazhab Syafi'i, mereka menyebut boleh untuk dia mengambil duit Baitul Mal untuk itu tujuan itu. Tapi tak payahlah ambil nak menunjuk kuasa dia pula, pi hantar sana, pi hantar sini, habis duit Baitul Mal tu, sekok memadailah. Patutnya dia pakai harta dia lah. Tapi adalah qaul fuqaha yang menyebut dia boleh guna duit Baitul Mal kalau dia pun tak ada, untuk melepasi rakyat dia. Tapi ini pemimpin yang tertinggi, ulul amri. Jangan semua pakat duk ambil pula. Ketua bahagian dengar ni, dia pun rasa dia ulul amri pun, dia pun piti bayar duit apa pula, dia pun pergi sembelih. Lepas tu kawan ni pakat. Ini khusus untuk ulul amri. Antara perkara yang melanggar lagi, yang mungkin nak kena kita perbetulkan ialah korban, ialah macam tadi kita kata, seekor lembu untuk berapa orang? 7. Paling ramai 7 orang. Kalau seorang nak buat seekor lembu, boleh tak? Boleh. 2 orang seekor lembu, boleh tak? Boleh. Yang penting tak lebih daripada 7. Yang ni 7 orang daripada berbeza-beza ni, share seekor lembu, paling ramai. Demikian juga unta. Ni telah ditetapkan oleh Nabi, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Dia kata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana an sab'ah wal baqarata an sab'ah. Kami telah sembelih pada hari Hudaybiyah unta 7, untuk unta 7, untuk lembu juga tu 7. Kalau kita ambil duit tabung, himpun ramai-ramai 20 orang, duit tak ada, berapa satu bahagian? Dia kata, Allah, RM700 tak ada. Kita kumpul untuk seorang RM10, jadi RM700, 70 orang kumpul. Boleh tak? Tak boleh. Nak sembelih boleh lah, tapi dia tak jadi korban. Dia jadi makanan biasa. Seekor lembu tu sebenarnya, kalau ada orang niat korban, ada orang lain niat nak daging saja, pun boleh sembelih. Katakanlah saya tak niat korban, saya nak share, nak daging ya. Daging ni ada, saya nak buat kerja. Tak boleh tak? Dia nak ambil daging dia mungkin nak jual ke apa. Seorang niat korban, 3 orang niat korban, 4 orang tak niat korban. Untuk seekor binatang, di sisi majoriti para fuqaha, kecuali dalam mazhab Malik, mereka menyatakan boleh, tidak ada masalah. Yang sembelih tu dia tahulah dalam tu ada korban. Tapi yang pentingnya, satu ekor lembu tak boleh lebih daripada 7 orang. Jadi kalau orang tu ambil, kawan ni ambil sikit, kawan ni ambil sikit, dia tak jadi. Jadi apa? Jadi sembelihan biasa. Cara dia, semua yang ada duit tu, ambil RM10 tu, bagi pada satu orang, kata ni duit aku bagi kat kau. Jadi duit dia individu. Bila jadi harta individu dia cukuplah 700. Dia nak buat apa, pulang pada dia pun ambil 700 tu, dia pergi bayar korban. Boleh. Tapi untuk dia, hak lain tolong. Untuk korban dia. Cumanya, bagi kaum keluarga, satu bahagian boleh mewakili semua keluarga di bawah dia, yang di bawah tanggungan dia. Di dalam hadis Atha bin Yasar, dia bertanya Abu Ayyub Al-Ansari,
kaifa kana ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana korban pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, kana rajul yudahi bisyah anhu wa an ahli baitih fayakuluna wa yut'imun. Kata dia, sesungguhnya satu orang lelaki akan sembelih seekor kambing biri-biri, dan untuk dirinya dan untuk ahli keluarganya, dan mereka makan dan mereka jamu orang. Maksudnya, kalau kita sembelih seekor aja kambing, keluarga kita ada 20 orang family. Ya Allah, inilah korbanku dan keluargaku. Boleh tak? Boleh. Kalau kita buat satu bahagian lembu, kita niat, ya Allah, lembu ini daripadaku dan seluruh kaum keluargaku. Boleh. Keluarga dia dapat pahala sama. Tapi keluarga yang masukkan, keluarga di bawah tanggungan dia. Sebagian fuqaha kata yang duduk sebumbung, tapi tak semesti begitu, tapi di bawah tanggungannya. Sebab Nabi buat untuk kaum keluarga Nabi, sedangkan isteri-isteri Nabi dia duduk rumah yang lain-lain. Maka kalau satu orang suami itu ada 3 isteri, seekor kambing dia niat untuk dia dan keluarga dia, termasuk dengan 3 isteri sekali. Oh, kempen poligami. Jadi termasuk dengan 3 isteri sekali masuk. Cuma kalau dia ada anak lelaki tu dah kahwin, ada family asing, tak masuk dah. Dia di bawah family dia. Jadi tuan-tuan yang buat satu bahagian ni, bila nak sembelih nanti niat bahawasanya ini daripada saya, daripada aku ya Allah dan kaum keluarga aku. Yang ni kalau di bawah tanggungan kita, isteri kita, anak kita yang masih lagi bawah tanggungan kita, mudah-mudahan semuanya mendapat pahala. Seperti mana kata Abu Ayyub Al-Ansari, bahawasanya pada zaman Nabi seorang akan sembelih untuk dirinya, seekor kambing untuk dirinya dan kaum keluarganya. Para fuqaha menyatakan bahawasanya hal ini merangkumi juga bahagian-bahagian korban. Kalau dia buat satu bahagian lembu pun dia boleh niat yang sedemikian. Bismillah. Okey, kita sambung semula perbincangan kita. Antara perkara yang salah yang juga yang dilakukan, kadang-kala dilakukan oleh sebahagian manusia tentang korban ini ialah apabila mereka menggunakan peruntukan korban itu daripada sumber yang tidak halal. Kadang-kadang dia fikir ni duit-duit riba bank ni ataupun apa semua ni dia gunakan untuk korban. Ini tidak boleh. Ataupun duit rasuah ataupun apa-apa saja, wang yang hasil daripada haram, korban seperti ini, seperti mana yang disebut oleh Nabi, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan dia tidak akan menerima melainkan yang baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Korban untuk Allah Ta'ala, kita persembahkan harta yang terbaik yang kita ada. Sebab itu Quraisy, saya sebutlah dulu, Quraisy ni walaupun perangai dia macam-macam, apabila asalnya bila kita tengok Kaabah tu ada, kita panggil Hajar Ismail kan, itu asalnya Kaabah yang tu termasuk dalam Kaabah. Kenapa jadi macam tu? Sebab Nabi beritahu Aisyah, sebab Quraisy ni apabila dia bina semula Kaabah, atur elok belanja, syarat dia mereka kata hanya wang yang halal sahaja. Bila nak bina wang yang halal, dan banyak 4 tu ya. Hak bahagian satu lagi ni tak boleh, tak cukup. Bukan dia Quraisy tak ada duit, ada, tapi dia tahu tak halal. Hak tak halal dia tak buat untuk Kaabah. Sebab tu kita bila tawaf, kita tak boleh tawaf masuk antara celah itu, celahan antara yang kita sebut sebagai, yang orang panggil dia adalah Hajar Ismail itu dengan Kaabah. Kerana itu sebenarnya Kaabah, rumah Ibrahim. Termasuk kita kena tawaf di luar tu, tak boleh masuk ke celah tu. Ini shortcut keluar ke sana. Kerana apa? Kenapa jadi macam tu? Kenapa asalnya dia macam tu, masuk sekali rumah Ibrahim? Kerana Quraisy tak cukup belanja. Quraisy miskin ke? Dia tak miskin. Kerana dia syaratkan
harta yang halal saja. Dalam keadaan Nabi tak mari ke mereka tahu untuk Allah mesti yang halal saja. Korban kita pun kalau boleh, kan boleh kena macam tu. Cari yang paling halal di kalangan harta kita. Cari yang halal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lain, dia kata innallaha azza wa jal la yaqbalu salata bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tak menerima sedekah hasil daripada pengkhianatan. Tak boleh. Kita bukan Robin Hood. Tak boleh curi harta orang kaya bagi ke orang miskin. Dia tak boleh. Sebab tu terutama orang yang mengendalikan harta-harta awam, dia tak boleh pergi ambil curi duit tahun mana sikit, tu ambil duit cara tak betul sikit, tak apa, kita bagi dia buat korban. Dia tak boleh. Korban hendaklah duit sendiri yang halal. Yang halal. Okey, yang terakhir, lebih masa. Setengah orang menganggap bahawasanya kalau masa sembelih tu tak sebut nama, jadi tak sah korban tu. Nama fulan, fulan bin fulan. Kita nak menyatakan bahawasanya penyembelih memang digalakkanlah daripada adab yang mustahab untuk dia menyebut nama. Seperti dia kata, ya Allah terimalah si fulan bin terimalah daripada si fulan bin si fulan. Ya Allah terimalah korban ini daripada Ahmad bin Zakaria. Kalau dia sembelih sendiri senang, ya Allah Allah taqabbal minni wa ahla baiti. Ya Allah terima daripada aku dan kaum keluarga aku. Wa ahli, terima daripada aku dan kaum keluarga aku. Sebab apa sunat? Sebab kerana tadi Nabi bila sembelih Nabi sebut. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi amara bi kabshin aqran. Nabi minta seekor biri-biri yang ada tanduk. Yata'u fis sawad wa yabruku fis sawad wa yanzuru fis sawad. Ulama kata apa makna ni? Mak hadis tu cari apa makna dia. Dia kata pijak dalam hitam, duduk dalam bangkit dalam hitam, tengok dalam hitam. Bukan yang hitam lah. Dia kata mungkin kambing ni, kambing kaki dia banyak bulu hitam lah, biri-biri ni. Belah mata tu pun hitam, perut dia mungkin hitam, kaki dia hitam. Fa utiya bihi li yudahhi bih. Orang bawa kepada Nabi untuk Nabi sembelih. Faqala ya Aisyah, kata Nabi, halummi al-mudiyah. Wahai Aisyah, bawa mari pisau. Lepas tu Aisyah pun bawa pisau pada Nabi. Nabi SAW kata, istahdhiha bihajar. Asah pisau tu bagi tajam. Isteri Nabi perempuan, Aisyah pun asah pisau. Nabi suruh. Dia kata thumma akhadhaha. Kemudian Nabi ambil pisau tu. Baru dia kata wa akhadhal kabsh fa adja'ah. Baru Nabi pergi ambil kambing tu. Nabi asah asing lah. Lepas tu baru pergi ambil kambing, kemudian Nabi baringkan dia. Bila Nabi baringkan dia, Nabi kata bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad summa dhaha bih. Bismillah, ya Allah terimalah daripada Muhammad, daripada kaum keluarga Muhammad, daripada umat Muhammad. Nabi tolong buat untuk kita. Jadi Nabi kata bismillah, maksudnya Nabi sebut. Menyebabkan para fuqaha, termasuk hadis tadi yang mana apabila Nabi sembelih tadi yang kita baca tadi, di mana Nabi kata bismillah Allahu akbar hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Bismillah Allahu akbar, ini daripadaku dan daripada siapa yang tidak melakukan korban di kalangan umatku. Jadi dengan itu apabila kita korban sembelih, memanglah disunatkan untuk kita sebut ya Allah daripada aku. Tapi kalau kita sembelih untuk orang lain, kita sebutlah nama orang lain tu. Tak wajib. Kalau tak sebut pun sah, tapi digalakkanlah.
Kalau kita dia sebagai orang kata kena hafal dulu baru boleh sembelih dah. Kalau dia tak hafal pun, dia tengok kertas pun boleh. Tapi kalau dia tak tengok kertas, dia sembelih terus, Allah terimalah daripada mereka semua, boleh tak? Boleh. Yang penting kawan yang bagi lembu tu kena niat. Kawan yang empunya lembu tu, hak mana lembu yang ada tu lembu kita lah. Yang bagi lembu orang yang empunya korban lah, pasal dia dah bayar duit. Dia kena niat korban. Kalau dia betul ubah niat, pahala tak ada. Urusan ni urusan pahala. Antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena niat. Tapi jika tukang sembelih tu sebut ataupun kita sendiri sembelih sebut, kita berkata ya Allah taqabbal hadza minni wa ya Allah daripada aku ataupun ya Allah daripada fulan, terimalah. Itu merupakan sunnah. Dan ini kalau tak sebut pun sah, tapi ia merupakan sunnah. Sebab itu sebahagian orang menyebutnya, mudah-mudahan Allah Taala rahmati. Membenarkan orang bukan muslim turut serta menerima makan daging korban. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, macam mana saya sudah sebut, mereka tidak boleh berpendapat, ulama Syafi'i berpendapat tidak boleh kerana dia merupakan qurbah, merupakan mendekat ibadat, mendekatkan diri pada Allah. Daripada mazhab-mazhab lain, mereka menyatakan boleh. Termasuk fatwa Arab Saudi sendiri, dia menyatakan boleh selagi mana orang kafir itu bukan kafir harbi yang memerangi Islam. Alasan mereka kerana tak ada dalil yang Nabi habaq kata tak boleh. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tak larang kamu buat baik, bagi harta kepada orang yang tak memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Maka kata dalil ini menunjukkan bahawasanya boleh bagi. Dan mungkin kita sebahagian fikir dalam kehidupan orang Islam ni, yang mana dia tak ramai bergaul dengan orang bukan Islam, dia rasa nak bagi buat apa? Kita jangan fikir diri kita saja. Ada orang yang memang mak dia belum lagi Islam, bapak dia belum lagi Islam, dia buat korban, kemudian dia buat balik daging tu masak di rumah. Ada mak dia yang bukan Islam, ada bapak dia yang bukan Islam yang datang, mereka nak makan. Kalau kita bagi fatwa apa, jangan bagi mak makan ni daging korban, tak pergi batal korban ni, ini tentulah pendapat, ya kita tahu ada pandangan dalam mazhab Syafi'i lah itu, tapi ini tentulah pendapat yang mana kita patut pilih pendapat lain. Kerana pendapat ini tidak, walaupun ada alasan di atas logik qurbah itu, tetapi tidaklah ada dalil yang jelas daripada Quran dan Sunnah yang melarang mereka. Bahkan zahir Quran dan Sunnah membenarkan diberikan kepada orang yang bukan Islam selagi mana mereka itu tidak memerangi Allah dan Rasul. Apatah lagi jika sekiranya mereka itu tempat yang ditaklifkan, dijinakkan hati mereka kepada Islam. Hatta duit zakat boleh diberikan kepada bukan Islam untuk ditaklifkan mereka kepada Islam. Apatah lagi jika ibu bapa yang duduk di rumah yang nak memahami Islam dan seumpamanya, kalau kita bagi tahu dia ni daging korban, mak bukan Islam, mak tak boleh makan, kami jangan makan, mak tengok mak makan ayam, kami beli asing, memang tak sesuai lah benda yang seperti itu. Kalau tanya saya kata kita menyatakan bahawasanya bolehlah untuk dia memakannya orang bukan Islam. Terutama ada jiran tetangga, dia pula tolong duk tengok rumah kita, baik kepada kita. Kita masak daging korban, kita buat korban, dia kata oi sedap, pun dia mai rumah kita, dia kata dia nak makan daging kita masak, kita tak boleh, you tak boleh makan ini korban, you makan lain, you makan ikan goreng saja. Jadi tak padanlah. Jadi supaya kita memberi contoh yang baik dalam hal ini, kerana mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.